Macam mana kita nak bezakan? Yang pertama, diorang ni berpandukan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah. Kalau selain daripada tu, kalau kita yalah, sebab kadang-kadang nanti dia bagi tangkal, Ada pakai daun lah, apa lah. tu semua kita kalau boleh elakkan. Dia gunakan ayat Al-Quran, kemudian dia gunakan sumber-sumber yang asli. Siput laut kuda laut yang ada gantung ada, kat tingkap ada. Ada gantung. Letak segala macam buah. Tak tahulah daun buah apa dia gantung dia. Kalau buah tu bonok boleh tahu ada syaitan ke tidak dalam rumah. Saya pun Kalau tak. saya gantung durian je. Itu ustaz diorang yang datang belasah kan itu. Apa hilang durian aku? Boleh duduk. Semua okey? Semua okey, Semua Alhamdulillah. Jadi, Tak ada apa-apa? Memang ada. Jadi dalam masa 2-3 hari ni, insya-Allah lah nanti kita tengok semua dah dipermudahkan, insya-Allah semua akan selesai. Alhamdulillah. Ni apa nanti terima kasih lah. Nanti saya akan rasa. Kau salam abang. Abang. Apa ni? Man, saya panggil dia nak cakap rumah kita. Yes. Betul legit ke tidak ni rambut putih kain-kain perempuan? Betul. Jangan Legit. kita judge the book by its Ni apa benda ni kau pegang? Ini adalah sebenarnya apa ni kita pakai lah untuk barang agama kita, clearkan lah semak-semak Barang rumah. agama apa ni? Mengetik ni. Ini itulah. Ni kau jalan sebab putih rambut kau. Terima kasih. Apa Muda-muda rambut dah putih. Projek. Astagfirullahalazim. Janggut hitam rambut putih macam mana ni? Apa nanti kontak je lah kat company saya ya. Ada company lagi? Nampak? Kau jalan sekarang? Aku Saya minta dulu assalamualaikum. Terima kasih. Salah. Tak betul ni. Memang tak betul. Man, Apa yang panggil ni? tak ada. I takut. Saya keluar sekejap pergi I dengar ceramah kat sorang-sorang masjid. kat rumah. Dan COVID mana ada ceramah? Dia mula lah. Dia pergi mana ni sini? Tak ada apa dia buat ni? Tak ada. I panggil dia untuk checkkan rumah kita. Asal kat rumah kita. Kawan I yang recommend. Dia kata awak baru kahwin ke? Awak pergi ni. Awak rasa apa-apa tak kat rumah dia? Sikit lah. Bila kisah sorang kat rumah saya takut. Tak takut apa? Allah kan ada. Betul. Ha. Jadi saya panggil dia lah. Lepas tu pasal si Tipa tu. Dia kata kawan dia kena kacau. Tipa? Kalau baru kahwin. Oh, you ingat tak yang last week kita pergi wedding? Mana yang kelamin dua Dua tingkat? tingkat tu, yes. So, dia sekarang, the wife, tengah asyik menurun. Menurun apa? Turun tangga? Menurun tangga? Pasal dua tingkat kan dia kata. Dia menurun tangga? Tak, sedar asyik macam moody lah, tak boleh makan lah. Tak ada, ni semua psikologi. Jangan terikut-ikut sangat. Daripada dalam Islam mana ada orang yang macam gitu pakai apa benda lah tu benda dia pakai. Tapi diorang yang recommend saya cuma nak check je. Habis kau dah recommend suruh you makan tai, makan tai lah. Dia ada akal juga tu fikir. Tahu pun. Tapi dia ada pakai ayat Al-Quran juga. Tak sebenarnya dia pakai Al-Quran tu adalah betul. Kerana sekarang, zaman sekarang Rasulullah cakap banyak penunggang agama. Jadi mungkin dia penunggang agama. Dia menggunakan agama untuk bisnes dia. Mungkin. Tak pernah aku dengar Momo ada company
Kau pelik. Kau pelik apa benda? Tak ada. Ni tak puas hati memandang Intan dah letak barang ke Tapi apa. you tahu kan macam Tak tahu. kadang orang boleh hantar barang kat kita. Hantar barang buka pintu collect je lah. Bukan Shopee. Oh, bukan Shopee ke? Bukan. Dia barang yang lain. Barang apa? Momo. Tak lagi ni. Tak boleh. Kita nak kena tanya ustaz. Ini dah salah ni. Kita tak patut buat benda macam gini tuan-tuan dan perempuan. Kan dah terikut ceramah tadi. Dah terbawa-bawa balik rumah. Ada ceramah lah. Ada ceramah. Ada. Ceramah ada. Make sure Make sure. Ada lah. Okay lah. Ayah kasi ceramah. Ayah tahulah. Oh iya. Ha. Baik suami kita. Baik. Ada lah. Ayah nak panggil ustaz. Ya ustaz azan kat you. Okay. Memepek je buat. Nanti kita seru pun betul nanti. Ya Kan kita panggil bomo tu seru ustaz. suruh saya rangkul lah. Momo. Ustaz. Oh ustaz. Duduk bawah lagi. Dia datang lagi. Baru Sama nampak tempat kat masjid juga. tadi. Datang. Tak ada. Seru patah kita datang lah. Nak saya dah 3 episod baju sama. Ni uniform lah. Dapat school Uniform pada kita bila dia seru dia terus uniform sampai macam Superman. Oh, kira kalau seru je baju dah siap lah. Nasib baik takkan salam kat luar. Ada Tak Superman. menutup aurat kita Sufi man. Alhamdulillah. Duduk lah. Saya bawah je. Tengah berzikir, disuruh-suruh. Tak baik you bilang apa you buat tadi? Tak ada. Tadi saya panggil this ustaz. Siapa? Saya rasa dia ustaz. Ustaz Tok Dan. Aira Media. Kena. Kena rambut Dia putih legit je. tak? Oh, tapi hari tu saya nampak dia rambut purple. Oh. Rambut boleh tukar-tukar. Okey lah. Alhamdulillah dia punya rezeki kan. Rambut putih, janggut hitam. Yang mana tak teli. Okey lah. Rezeki dia tu tukar-tukar colour. You dah marah apa? Laku salonnya dengan dia tu. Aku tak tahu salon apa pula. Tak. Saya nak sudah check rumah kita. Pasal kita baru-baru kahwin kan. So kita nak check mata ada orang tak suka kita ke. Even I ke. Orang dengki ke mata merah. Tapi rasa rumah keras ni. Memang keras rumah batu. Rumah batu Rumah batu kan? Ustaz Patah kursi dia pun keras. Diri je tak keras. Cakap pasal ni. Ni saya dah ada ustaz dah datang, saya nak tanya ustaz. Ustaz bilang dia sikit. Saya tanya ustaz Adik. Salah orang. Boleh Ustaz Patah. Kamera sana. Ustaz Adik, bilang dia sikit jin-jin yang jin-jin dan syaitan-syaitan yang suka kacau rumah tangga orang ni. Bagus. Ni Ada soalan kan? Ada bagus. kan? Ada tapi bukan Tok Dan lah. Tok Bodan dia kata. Agaknya lah tu patut bagi kain perempuan tadi. Patut lah rambut panjang. Kain batik dia bukan kain batik lepas Saya dah terlepas ni kain dia. Okey, syaitan memang tugas syaitan, iblis, jin, dia tugas dia untuk menyesatkan kita lah. Okey? Kasih kita tidak beriman kepada Allah dan segala bagai. Tapi bila sebut syaitan yang boleh masuk ke rumah ni, dia ada dua. Pertama, syaitan melalui syaitan yang melata. Syaitan melata ni maksudnya syaitan yang ada di jalan-jalanan. Sebab itu Nabi berpesan kepada kita. Kata Nabi, apabila kita keluar daripada rumah, berjalan, pergi kedai atau sebagainya, memang ada syaitan yang duduk di jalan-jalanan. Dan target dia adalah kita. Dia akan ikut di mana penghabisan kita pergi. Biasanya dia akan target kita akan balik rumah. Jadi bila kita masuk rumah, syaitan yang di jalanan ni ikut sama. Jadi bila dia ikut sama, kita masuk rumah, dia pun masuk. Dia masuk, dia tidur, dia makan, dia buat segala macam di rumah kita. Jadi bila dia dah terlampau banyak, dah duduk kat dalam rumah kita, itu yang kita jadi apa? Gelisah. Ustaz Patah, tak tenang. Anak-anak kita semua tak suka nak beribadat. Sometimes dia kesan dari itu. Sebab itu Nabi pesan, bila kita keluar rumah, bila kita nak balik semula ke rumah, masuk dengan ucapan salam. Selalu kita berzikir kepada Allah SWT. Kerana syaitan-syaitan yang jalanan ni, dia boleh buat kecoh juga dalam rumah tangga kita. Jadi hati kita tak tenang macam tadi. Kita malas nak semayang, nak bangun ibadat semua, susah. Dan ada juga syaitan yang kedua. Syaitan yang kedua ini biasanya kita kaitkan dengan perantara. Ada orang yang pasang ini syaitan untuk pergi ke rumah kita. Dengan berbagai alasan lah.
Tak happy tengok pasangan yang bahagia. Mungkin matai lama. Kan? Jadi dia gunakan apa? Kalau yang ini, kita panggil dia sihir. Atau yang dikenali dalam bab rumah tangga disebut sihir pemisah. Biasanya kalau sihir-sihir ni, dia akan buat melalui 3 perkara lah. Sama ada melalui benda yang najis, daripada benda-benda yang kotor, atau diambil daripada diri orang tu sendiri. Contohnya kalau macam saya tak suka dengan awak bahagia kan. Jadi saya akan buat sesuatu melalui sihir. Saya akan ambil barang daripada awak. Contohnya rambut yang terjatuh. Ataupun saya akan saya pernah interview satu orang ni, saya tanya dia macam mana sihir tu digunakan. Bagaimana bomo yang minta tu? Oh, Ustaz, bomo tu ambil daripada kuku saya. Dia tak tahu lah, dia segala bagai, dia jampi. Memanglah dia tadi ada istilah yang bagus, penunggang agama. Inilah namanya syirik. Dia menduakan Tuhan. Pakai nama Allah, mula-mula Bismillah, Alhamdulillah. Lepas tu dia pun diam. Kita pun tak faham apa yang dia baca. Segala sihir, sihir jampi serapah. Itu memang boleh berlaku. Okey, selain daripada itu, sihir juga seakan-akan sihir. Tapi bukan sihir. Dia datang daripada orang yang ketiga. Saya tertarik dari satu kali tu saya pernah dengar ceramah Arwahyarham Ustaz Abdillah Al-Jufri. Dia menghuraikan sedikit tentang surah Al-Falaq. Ustaz Patang, semua tahu surah Al-Falaq tu kisah Nabi disihir. Kemudian ada satu perkataan tu, min syarrin nafasa tifil uqad. Okey, simpulan-simpulan tali, bahagian-bahagian sihir tu digunakan melalui tali, bahan-bahan yang tertentu. Tapi sebagai ulama tafsir menyebut yang dimasukkan di situ adalah peranan wanita. Di mana wanita ni dia ada satu kuasa seolah-olah sihir. Bila ada orang ketiga, dia seolah-olah menyihirlah suami orang supaya suka dekat dia. Akhirnya suami orang tinggalkan bini pergi kepada orang yang ketiga. Kerana orang yang ketiga ni berupa kawan baik. Kadang-kadang matai lama kita jumpa di Facebook, segala di social media. Jadi ini juga kalau tengok daripada tafsiran ayat tadi, dia ada juga macam kuasa sihir. Jadi kita kena berhati-hati di dalam perkara ini. Daripada kita balik rumah, suasana rumah kita dan orang yang ketiga. Okey? Dan selain daripada itu, kita juga tak dapat nafikan yang Allah juga ada berfirman dalam surah Al-Falaq, min syarri hasidin iza hasad. Daripada orang yang hasad, orang dengki. Pasal orang dengki, bila orang dengki ni dia boleh bawa mudarat, boleh bawa bahaya. Dia boleh buat macam-macam sihir, dia boleh goda suami kita, dia boleh goda isteri kita. Pula kita ni didorong pula oleh hawa nafsu. Kadang sihir tu memang ada tau Ustaz Patah. Sihir tu sikit aja, kena sikit. Tapi memang nafsu dia dengan perempuan ni, tengok perempuan ni seksi. Memang dia tu yang menjadikan lagi sihir tu jadi lebih besar, lebih kuat. Cuma tadi saya cakap kalau lah memang kita rasa rumah kita ada gangguan, bukanlah kita panggil Tok Bomo Temberang tu daripada kain batik Kelantan. Jadi kita panggil orang yang betul lah. Ustaz-ustaz yang betul lah. Sekian. Ada lagi nak tanya? Boleh tanya Ustaz Patah. Senang je, tak ada tambah. Tak ada tambah lah. Tak tambah lagi. You tanya, Ustaz, ada apa nak tanya Ustaz Patah tak? Tak ada, saya balik. Jangan balik, baru panggil, baru dia sampai. Tak ada tanya. Ada tak gangguan in our marriage comes from manusia? Benda manusia je, tak ada kena-mena dengan syirik ke, pakai barang ke, entah apa. Just manusia je. Okey. Kalau daripada sudut manusia pula, kalau tadi Ustaz Adik kata berkenaan dengan jin, syaitan kan, manusia ni dia pun ada 3 macam. Yang pertama memang dia dah orangnya dah semula jadi ada hasad dan dengki. Memang tak boleh tengok orang bahagia. Pasangan baru berumah tangga nampak romantik, keluar pergi honeymoon sana sini, travel sana sini, dia ada hasad dengki. Kemudian itulah dia mula nak jatuhkan. Dia sumpah lah, dia sumpah serana, dia kata kalau orang ni pisahkan bagus. Kadang-kadang apa yang dia kata tu boleh jadi satu ain. Ain ni adalah satu Ain mana Ustaz?
bukan Ain yang seksi. Ain ni dia kurang seksi. Ya kan? Ain ni dia memang Ain penyakit. Ya, bini nombor 2 main. Jangan Ini betul cakap. lah. Baik lah. Jadi Ain ni dia kalau sebut, dia kalau lihat, dia nampak ada dengan pandangan iri hati tu, dia akan jadi sesuatu kepada dia akan mengganggu rumah tangga orang tu ataupun dia akan memberikan sakit kepada orang tu. Jadi tu satu golongan orang manusia. Yang kedua, macam tadi Ustaz Adik kata, dia ada perasaan kasih dan sayang kepada satu pasangannya. Contoh kalau ada lelaki lain lah ataupun ada perempuan lain yang suka kepada pasangan tu sendiri. Jadi dia mula nak memisahkan antara dua orang ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, inilah yang penyakit Ain. Dia memang tak ada apa-apa, dia tak ada iri hati. Tapi bila dia tengok, wah cantik rumah, nanti mulalah rumah tu ada tergopak sana sini, disebabkan kata-kata orang ni kadang-kadang panas. Tu pasal bila kita nak katakan sesuatu tu, kita nak kena sebut, ingat nama-nama Allah. Contoh kalau macam tempat tu cantik, Masya Allah, memang cantik lah tempat ni. Sebut nama-nama ni semua. Ni kalau Ain cantik. Kalau Ain cantik, Alhamdulillah. langsung nanti. Alhamdulillah Ustaz Fatah. Kalau sekarang okey, nanti balik nanti kena pelangkung lagi. Dia bisik, jaga kau nanti balik. Tak ada. Habis tu kalau macam I pergi kat rumah tu, cantik rumah ni. Gitu je. Kita kena lafazkan. Dalam hati tu kita jangan rasa macam kalaulah macam ada sifat Macam iri hati cemburu, ke, kan? Cemburu hasad. Jadi hilangkan tu semua, kita sebut Masya Allah, Subhanallah. Ini semua kata-kata untuk menghilangkan rasa dengki, cemburu, iri hati ni semua. Jadi kena memang banyak, nak kena banyak berzikir. Setiap lafaz tu dia mainkan peranan. Jadi nak sebutkan sesuatu tu nak kena berjaga-jaga. Jangan main asal boleh embus je keluarkan. Ingat tu. Yang cara halus boleh kacau, yang cara Tak halus. fizik tak halus. Cara fizikal Ustaz Fatah. Apa yang tak halus? Cara yang tak halus tu boleh kacau Jadi Ustaz Adik, macam mana ni kita nak pagar rumah kita? Baik dari Dari segi daripada halus dengan tak syaitan halus. lah, daripada sihir ni semua. Okey. Langkah yang pertama, bila kita ada rumah, kita nak pindah rumah baru. Kita langkah masuk. Bila kita nak masuk di rumah baru, kita jangan terus duduk lah Kita baca surah Al-Baqarah. Panjang tu. Panjang, lebih kurang dia ada 2 juz setengah. Dulu saya pernah ada saya boleh baca lah, tapi saya tak boleh nak duduk lama pasal dia nak kena baca straight. Dia riak. Bukan. Bukan riak. Saya tak boleh nak duduk lama nak baca 2 jam. Jadi saya inilah panggil kawan saya, upahlah dia. Upah dia bacaan kan. Dia memang tak letak harga, tapi kita upah dia lah pasal saya suruh dia baca. Kau baca surah Al-Baqarah daripada mula sampai akhir. Lebih kurang 2 hours dia baca. Jadi dia baca, kemudian dia lah. Kemudian tu selain daripada rumah baru tu kita mulakan rumah kita dengan surah Al-Baqarah. Kita jangan lupa yang saya pesan tadi, setiap kali balik ke rumah, kita pergi kedai ke apa, masuklah rumah dengan memberi salam. Kerana kata Nabi, bila kita masuk rumah, kita memberi salam, kita menyebut nama Allah, syaitan akan keluar. Dan syaitan, walaupun dia keluar, bila anytime dia boleh masuk. Okey, dia boleh masuk melalui tingkap, melalui jendela, tingkap dan segala macam. Jadi kita dalam rumah tu, kita hidupkan suasana Islam lah. Hari raya. Suasana hari raya bukan ya. Macam kata orang tu ialah sembahyang berjemaah. Kita kalau boleh sekali-sekala mungkin kita bangun sembahyang tahajud. Banyakkan sembahyang sunat di rumah, mengaji Al-Quran. Kemudian kita bolehlah kalau kita ada sesuatu, kalau ada orang tu dia ada amalan dia yang tersendiri. Contohnya macam kalau paling mudah lah, kita jangan lupa baca 3 kul. Brother of kul. Kul huwallahu ahad. Sampai habis baca kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Baca dan hayati, tengok maknanya. Dia bukan saja melindungi diri kita atau ahli keluarga kita dari gangguan syaitan. Dia juga dalam ayat itu kita berlindung dengan Allah dari kejahatan jin dan dari kejahatan orang-orang yang berhasad dengki. Sehingga kan masa Nabi pernah disihir. Jadi Nabi rasa macam badan Nabi ni macam ketat. Macam Nabi rasa tak selesa. Jadi lepas tu malaikat Jibril datang. Jibril menceritakan, ya Rasulullah, wahai Muhammad, engkau disihir. Yang sihir engkau ni perempuan.
anak kepada Labid bin Asham, orang Yahudi. Disihir. Bila disihir, Rasulullah kata, macam mana ni sekarang nak buat? Dia sihir Nabi dengan 11 ikatan. Kalau tak silap 11 ikatan. Jadi Jibril ajar dia baca Quran Auzubil Falaq, Quran Falaq, Masyarri ma khalaq, Masyarri ghasiqin idza waqab. Kemudian sampai habis kena baca Auzubil Nas. Kalau dikira ada 11. Setiap kali Nabi baca satu terbuka. Sekali Nabi baca satu terbuka. Satu terbuka. Jadi ini jadikan macam pendinding diri kita lah. Kalau Rasulullah sendiri baca surah Quran Auzubil Falaq, Quran Auzubil Nas, kenapa kita tidak? Jadi itu jangan lupa, walaupun betul nampak senang, bolehlah selepas semayang awak baca, atau awak lepas yalah di mana-mana macam di tempat kerja ke, time tengah kerja tengok dah petang, dah pukul 6, 6.30, itu sangat mustahak untuk kita baca ayat pendinding tu, Qul huwallahu falaq, Qul a'udzu binnas. Kalau kita di tempat solat di rumah kita, kita bolehlah menada tangan gini baca, kemudian kita tiup, minta kepada Allah SWT. Kalau baca gini boleh tak? Yang Nabi baca begini. Macam sinetron gini. Sinetron kita kena ikut Nabi, bukan ikut sinetron. Tak dikelak. Jadi kalau nak tidur pun baca. Sebab itu bila itu juga Nabi ajar juga tadi kan, kita sudah episod yang sebelumnya, sampai kita nak bersetubuh pun membaca. Sampaikan kita kalau kita mandi bertelanjang sekalipun, kalau kita nak bersetubuh dalam keadaan bertelanjang pun, Nabi ada ajar baca Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa. Nabi ajar itu doa supaya terlindung kita daripada pandangan syaitan dan juga jin. Ini ambillah macam sedikit masa untuk membaca surah-surah atau ayat kursi. Ustaz Fatah pun nanti adalah, mungkin Ustaz Fatah boleh share ayat-ayat apa yang patut. Ada banyak-banyak juga Ustaz Fatah doa daripada Nabi. Nanti mungkin Ustaz Fatah boleh kongsikan dengan kita. Silakan Ustaz Fatah. Tambah. Doa-doa ya. Doa-doa. Kalau doa kita selalu kita bacalah untuk menghindari diri kita daripada gangguan ni semua. Antaranya kita doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yang bermaksud kita meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar dihindarkan diri kita dengan kalimah Allah yang begitu sempurna daripada keburukan ciptaan Allah. Maksud keburukan ciptaan Allah ni segala yang negatif lah. Iri hati, dengki, hasad dengki, termasuk juga dengan gangguan jin dan syaitan. Jin yang bukan Islam. Ataupun jin yang memang dia apa orang kata ni dah terikut sangat, pasal dia ada tuan. Jadi dia dah serahkan diri dia kepada tuan tu maknanya seseorang lah. Yang bela dia lah. Yang bela dia. Jadi itu antara salah satunya. Kemudian ada juga dalam Al-Quran disebut apa yang Ustaz Dik? Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbi ayahdurun. Kita minta daripada Allah perlindungan daripada hamazati syayatin, segala macam syaitan. Wa na'udzubika ayahdurun. Maknanya kita berlindung daripada Allah, daripada dia datang mendekatkan diri kepada kita. Jadi ini antara doa-doa yang boleh kita amalkan. Selain daripada 3 kul, sama juga ayat kursi begitu powerful. Jangan kita ingat ayat kursi ni. Tak, lain. Kerusi Allah Subhanahu Wa Kursi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia begitu powerful untuk mendinding rumah kita. Antaranya surah Al-Baqarah lah. Surah Al-Baqarah, 3 kul, ini semua kita boleh amalkan dalam rumah kita. Okay. Selain daripada doa-doa, like what else can kita buat untuk stop people from having jealousy, cemburu lah di hati? Okey, saya rangkumkan semua, saya simpulkan semua kepada 1D, 2I, 3S. Dis. Start. D itu doa. Doa macam-macam doa lah, kita minta kepada Allah supaya lindungkan diri kita daripada semua kejahatan. Kemudian yang 2I ni, yang pertama adalah ibadah. Ibadah, solat kita jangan tinggal. Solat, zikir, ni semua segala amalan yang kita boleh amalkan dalam rumah, kita hidupkan, kita sinarkan rumah tangga kita dengan kebaikan. Kalau kita tak hidupkan dengan ketaatan, ketakwaan ni semua, takkan kita rasa rumah kita macam malap je, gelap je. Walaupun kita rasa buka lampu seterang mana sekalipun, kita akan rasa gelap. Itu yang kedua. Yang kedua adalah istighfar. Banyakkan istighfar. Sebab kalau kita tak istighfar, maknanya kita tak mengaku kesalahan diri kita. Walaupun kita rasa diri kita ni baik,
tapi hati kita yang berkata kepada orang. Jadi istighfar ni dia dapat menghilangkan titik-titik hitam dalam hati, iaitu I yang kedua. Kemudian 3S, yang pertama adalah syukur. Allah SWT firman, la in syakartum la azidannakum. Kalau awak tak bersyukur kepada Allah, maka Allah tak akan tambahkan lagi nikmat kepada kamu. Jadi kalau kita nampak orang tu lebih, kita kena bersyukur dengan apa kita ada, nanti Allah akan tambahkan nikmat tu kepada kita. 2S. Kemudian yang kedua, silaturahim. Silaturahim kita dengan manusia kita nak kena jaga. Sebab Allah jadikan kita ni bukan seorang diri dekat dunia ni. Jadi kita kena bermasyarakat. Jadi kita nak bermasyarakat, kita kena jaga silaturahmi antara seseorang. Jadi supaya tu pasal kita bila Rasulullah tekankan hak jiran kena ada, hak pasangan kita, hak ibu bapa kita, semua hak kita nak kena jalankan. Jadi itu yang S yang kedua, silaturahmi, syukur, dan yang ketiga saya pun tak ingat. Dia juga dulu saya pun. Saya tak ingat. Okey, baru saya ingat. Sedar. Okey. sedar. Yang ketiga kita kena sedar bahawa iri hati dan dengki ni adalah satu perkara yang memang Allah kalau kata perkara ni kalau ada dalam hati kita tak akan masuk syurga. Jadi tu kita nak kena jaga-jaga. Supaya memang Allah dah sebutkan wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd. Jangan kita mengimpikan sesuatu yang Allah berikan kepada orang lain. Kerana Allah berikan kepada orang lain, itulah rezeki dia. Rezeki kita ada, tapi rezeki kita lain bahagian. Jangan kita kata, untungnya dia dapat rumah 3 tingkat. Kita pun 3 tingkat juga. Tinggal kat tingkat 3. Tingkat 2, tingkat 1 kita tak pergi. Kan? Untungnya dia kereta Ferrari 2 pintu. 2 pintu je kita ada 4 pintu. Betul. Buat apa kita nak iri hati dengan orang tu? Jadi ni kita nak kena sedar, iri hati, cemburu, dengki ni semua adalah satu perkara yang menjauhkan kita daripada bau syurga. Jadi tu DIISSS. Kalau orang dengki Ustaz kasi buah kaki kita tapak air dia. Makan kaki kita. Makan kaki. Jadi Ustaz Adik, Okey, saya ustaz-ustaz pakai ni abjad-abjad lah. Saya pun ada JSU. JSU. Apa nak agak? Maksudnya jangan sering update di social media. Jangan sering. Saya tak salah you nak update. Kadang saya pun update, tapi waspada. Kita berfikir, dia buka ruang fitnah tak? Dia buka ruang orang untuk berhasad dengki dengan kita tak? Dia buka ruang tak untuk orang beri kita evil eyes pada kita. Kita jangan salahkan orang pasal kita update segala macam. Benda yang tak perlu pun kita nak update. Awak bayangkan awak update awak suami isteri pergi makan itu makan ini. Memang orang boleh cakap macam-macam, orang boleh buat macam-macam andaian, dan dalam masa yang sama awak fikir perbuatan awak tu tak mengecikkan hati orang-orang yang tidak berkemampuan. Fikirkan itu, jangan nak update segala macam. Jadi fikirkan bila nak update itu. Ini amat bahaya. Jangan kecilkan ruang untuk orang membuat kejahatan ke atas kita. Tak perlulah kita nak update selalu kita tolong orang, kita buat kebaikan kepada orang begini. Kerana cukuplah Allah tahu kebaikan kita sudahlah memadai. Kadang kita terlalu update sangat kebaikan kita, kemewahan kita, akhirnya datang fitnah, datang cubaan kepada kita. Dan kalau kita ada kebaikan dari segi apa, kita menolong orang, lebih baik ditutup. Kerana bila kita membuat kebaikan, tiada orang, tak ada ramai orang yang tahu, kita orang yang special, VIP di hari akhirat, mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Sebarang kadang-kadang tak ada penyakit jadi penyakit. Benda tak ada memandai, fikir ada. Tidak darurat. Ustaz Kalau betul rumah ada gangguan Ustaz Batal, panggillah orang-orang yang betul tanya, kalau kita betul rasa rumah kita macam ada gangguan, mungkin kita boleh dapatkan perkhidmatan daripada ustaz-ustaz yang ada di serata masjid, especially di Singapura. Kita hubungi pegawai masjid, yang pegawai dakwah, imam-imam. Kalau memang ada, nanti mereka, kalau mereka tak boleh melakukan sesuatu, mungkin dia ada recommendation ustaz-ustaz yang bertauliah, yang pakar lah dalam bidang perubatan Islam ni daripada nanti kita tersalah pilih panggil orang itu tabur garam lah segala macam, dan amalan-amalan yang boleh merosakkan akidah
kita kepada Allah SWT. Kita tak mahu perbuatan itu ada masuk kat dalam rumah tangga kita. Jadi kalau perubatan Islam ni macam mana sih kaedah dia? Jadi kita boleh tahu, biasanya kita tahu orang ni betul bercara Islam. Macam mana kita nak bezakan? Yang pertama, diorang ni berpandukan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah. Kalau selain daripada tu, kalau kita yalah sebab kadang-kadang nanti dia bagi tangkal, Ada pakai daun lah, apalah. tu semua kita kalau boleh elakkan. Dia gunakan ayat Al-Quran, kemudian dia gunakan sumber-sumber yang asli. Contoh macam tadi tabur garam, air, kemudian ada juga menggunakan lada hitam. Lada hitam Ini sebagai semua pendinding. sebagai pendinding yang mana disebut dalam hadis Rasulullah. Selain daripada tu, kalau dia pakai tangkal lah, kayu ini, kayu itu, Siput laut kuda laut yang ada gantung ada? kat tingkap ada. Ada gantung. Letak segala macam buah. Tak tahulah daun buah apa dia gantung dia. Kalau buah tu bonyok boleh tahu ada syaitan ke tidak dalam rumah. Saya pun Kalau tak. saya gantung durian je. Itu ustaz dua orang yang datang belasah kan itu Besok durian. bangun hilang durian aku. Memang betul ada jin. Kalau sekalipun kalau awak ada masalah gitu, yelah macam Ustaz Fatah cakap tadi lah, jumpa imam-imam masjid minta nasihat. Mungkin diorang kenal dia punya kawan-kawan yang ada mengamalkan ruqyah. Kalau betul nanti diorang tahulah apa diorang nak buat dan diorang akan menggunakan bahan-bahan yang semula jadi. Tadi macam Ustaz Fatah cakap garam, air yang diruqyah. Dan dia baca pun very clear. Kita dengar daripada surah Al-Baqarah, ayat-ayat Al-Quran. Tak ada yang dia betul kita tak dengar apa-apa. Dan kalau kita rasa ada gangguan, kita juga boleh buat macam kita semayang hajat. Kita mohon kepada Allah, minta Allah Ta'ala petunjuk. Temukan kita orang yang boleh, orang-orang yang soleh untuk selamatkan kita daripada perkara-perkara ini. Sebab itu kalau kita lihat pada episod-episod soalan-soalan yang lalu, saya juga sedang menyentuh bila kita nak kahwin, kita panggil orang soleh, kita minta doa mereka. Doa mereka mustajab. Dan jangan lupa juga doa mak bapak dia, wali keramat besar yang masih hidup ada depan mata kita. Mak bapak kita minta dia doakan untuk kita keselamatan, doa keselamatan daripada mereka, doa keselamatan daripada orang-orang saleh, doa keselamatan kita jemput orang-orang fakir miskin, suruh dia doakan kita, doa daripada anak-anak, doa daripada anak-anak yatim, orang-orang miskin. Ini jadi satu senjata untuk melawan semua sihir syaitan, hantu, pelesit, segala bagai ini yang tak senonoh yang nak masuk dalam rumah tangga kita. Bila kita ada buat ni semua, insya-Allah kalau memang rumah tangga kita ada gangguan, Allah akan kasih signal. Ada benda masuk rumah, beramal. Macam mana tu selalu? Dia signal datang. Dalam melalui mimpi ke? WhatsApp ke? Kadang Ustaz Fatah boleh. Ustaz Fatah mungkin ada sikit pengalaman apa Ustaz Fatah. Tahu pun takut. selalunya signal ni datang nanti bila kita kadang-kadang kita ternampak ada bayangan lah, ada lembaga lah, ataupun kita sendiri rasa pasangan kita tapi sebenarnya orang lain. Seperti pernah berlaku, ada pasangan dia bagi tahu suaminya balik jam 3. Tapi bila dia buka pintu, suami dia tak kata apa-apa, duduk diam je. Kemudian bila tengok hilang. Pukul 5 petang barulah suami dia balik. Suami balik biasa dengan keceriaan. Itulah dia baru dia kata, oh inilah suami aku. Yang tadi bukan suami. Jadi siapa tu? Jin. Jeng. Mr. Jin. Jeng. Jin. Ustaz Fatah, kalau mengikut kepercayaan orang-orang Melayu lah di Nusantara ni, saya pernah terbaca. Kalau kes macam gini, kalau di Malaysia, dia lebih dikenali dengan panggilan apa tau? Hantu raya. Dia orang Melayu lah, beri istilah-istilah, padahal hantu semua sama, syaitan, iblis, jin. Tapi mereka ada satu macam, kepercayaan masyarakat. Dia kata ini hantu raya lah, dia boleh berupa. Saya pernah juga betul kata Ustaz Fatah. Pernah ada satu kali tu, diceritakan kepada saya yang suami dia tu pergi outstation. Berlaku di Malaysia. Dia cerita, dia kata, Ustaz, saya tahu suami saya dah keluar pagi tu, outstation. Jadi dia kata, suami saya dah keluar, saya dah hantar suami saya pun balik rumah. Dia tidur lah. Dia kata tidur. Masa tu pagi, dalam pukul 8 gitu, tiba-tiba dia macam dia tersadar. Dan cerita dengan saya ni perempuan tau. Dia kata dia tersadar. Bila dia tersadar, dia tengah baring di hall, dia nampak suami dia letak semua barang-barang dia. Jadi
dia macam pelik. Kenapa suami dia balik? Dan lebih, dia kata yang lebih bahaya Ustaz, dia kata nasib baik itulah. Sebab tu saya cakap tadi kerana dia ada beramal, berbidik-bidik ni semua, dia baca ayat Quran. Dia kata tiba-tiba Mak cakap bercerita dengan saya, suami dia buka baju tau. Buka baju. Buka semua, cuma Mak cakap pakai seluar dalam aja. Betul, dia ceritakan kepada saya. Kemudian saya cakap apa berlaku? Dia kata suami dia datang dekat. Tapi dia masih tak percaya tu suami dia. Pasal dia hantar sendiri suami dia pergi outstation kan. Jadi terus dah dia macam dia mamai-mamai kata orang. Dia terus teringat lah. Dia terus terbaca istighfar. Terus pandangan tu hilang. Ini kalau di Malaysia, kalau tak silap saya dikenali dengan nama cerita-cerita hantu raya. Biasa ni, kadang-kadang ni, biasanya kalau cerita-cerita macam ni, apa yang saya faham lah, dia melibatkan orang yang ketiga, ada sihir dan sebagainya yang mengganggu. Atau mungkin dari segi sudut psikologi, mungkin kita dalam keadaan mamai, baru bangun tidur, fikiran kita belum stabil. Sebab itu Islam ajar kita juga bila kita tidur dengan baca, bila kita bangun dengan baca, kalau kita rasa macam benda ni betul ke tak betul, la haula wala quwwata illa billah. Jadi yang kalau yang ikut kes ni tadi, dia baca istighfar, terus pandangan tu hilang. Dan apa yang dia lihat di atas meja, beg-beg tu semua tak ada. Dia ceritakan kepada saya. Saya kata, nasib baik kalau awak dirokok. Macam mana? Sebab itulah saya cakap berhati-hati. Jangan pula bila yang ada dah dengar cerita gini, dah macam mengelamun sendiri, suami pergi outstation. Jangan setan balik. Ni betul. Abang balik apa? Abang hantu ke setan? Baca Auzubillah dulu. So kena hati-hatilah. Jangan jangan pula. Kadang-kadang orang boleh terikut-ikut tau Ustaz Fatah. Ini betul ke? Yalah, bawa-bawa. Bang, masuk rumah bang minum air yasin dulu. Mana tu abang bukan hantu atau segala bagai. Ni jangan terbawa-bawa pula. Kadang benda ni memang ada. Memang boleh masuk kat dalam rumah tangga kita daripada orang-orang yang zalim, orang-orang yang berhasad dengki. Jadi berhati-hatilah. Kita selalulah baca ayat-ayat Allah. Paling bagus sekali itu baju Ustaz Fatah cakap tadi, ayat kursi dihafalkan, dibaca, difahami maknanya. InsyaAllah lah, mesti Allah Ta'ala kalau betul ada di dalam rumah tangga pada suami ada isteri, Allah Ta'ala akan tunjukkan. Cuma bila dah nampak yang tak betul tu, cepat-cepatlah. Macam cakap tadi, jumpa boleh mungkin jumpa Ustaz Fatah. Ustaz Fatah ada kenal siapa-siapa, boleh ruqyah, boleh apa. Cari, jangan biarkan. Tak habis-habis ada ni. Ruqyah, ya Allah, ruqyah. Dia pergi ceramah ke tidak? Dia pergi ceramah. I pergi malam muslimah. Balik je. Ayat kan dari malam biasa sampai semua muslimah. Habis dah kat situ join je lah. Ladies night. Hari Wednesday? Tak lah. Ini Wednesday. Ni saya nak ada satu soalan ni. Macam tadi Ustaz Fatah cakap kita baca Ustaz Fatah sini. Nampak orang ke ni? Alamak, hantu raya. Alhamdulillah, Ustaz Fatah tolong ruqyahkan sikit. Dan tadi Ustaz Adik cakap bahasa surah Al-Baqarah masuk rumah. Kalau saya tak boleh baca, tapi saya main melalui audio, sama tak efek dia? Efek dia kurang sikit. Dia sebaiknya orang yang kena tu baca. Dia jangan kita mainkan, lepas tu kita tak cuba usaha untuk membacanya. Itu memang tak ada efek langsung. Yang baca dia, bukan kita. Jadi sebaiknya bila kalau kita masih belum tahu baca, tak apa kita mainkan. Tapi kita kena ada usaha untuk membacanya. Ingat tu. So sekarang kawan saya banyak masuk rumah baru je, dia mainkan. Itulah nak kena baca. Orang tu nak kena baca. Okey. Ingat tu. Jangan sama panggil orang tau. Ingat pelangkong kau dulu. Tu lain episod. Lain episod kita rungkaikan. Jadi terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih. Maaflah kita kasih seru-seru kesian Ustaz ni. Best Ustaz. Tapi Ustaz pakai baju sama je. Okey, kita hantar Ustaz balik. You hantar Ustaz balik. You hantar, you lelaki. Kita cubalah. Salah dah you hantar. Balik sini. Silakan balik. Ingat tu. Dah nak panggil lagi tak Cik Tok Dan tu. Panggil orang aku Dan kau pergi.